Okay. So, kita mulakan kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya harap semua sihat. Abaikan celotehan saya tadi, tapi ambillah apa yang penting. Okay. So, untuk minggu ni, kita akan start masuk chapter 2. Kita dah kelewat sedikit sebenarnya. Okay. So, tak apalah, kita cuba kejar. Kita akan masuk unit 2, chapter 2 lah ni. Operational requirement. Okay. Operational requirement iaitu keperluan untuk awak sebagai operator lah, senang cerita macam tu lah. Okay. Di mana dalam subjek, dalam tajuk ni awak akan kena pasti keperluan, okay, identify lah keperluan awak in term of macam lah. Kalau sekejap je, saya nak kena tukar color. Tak nampak. Okey. Awak akan belajar, awak akan kena pastilah awak tu operator contohnya lah. Okey. Dan apa keperluan sebagai operator? Dari segi apa? Proses, dari segi instrumentation and control, di sekali. Proses safety. Okey. Berdasarkan operation manual lah. So, setiap plan dia ada manual dia. Okey. Setiap plan dia ada dia punya proses dia. Bermakna di situ ada SOP lah, senang cerita kat manual ni. SOP masing-masing. Okey. Kemudian plan safeguarding. Kita akan belajar sedikit tentang apa tu plan safeguarding. Okey. Dan kita akan belajar berkenaan dengan controller function PID tuning. Dia tak detail sebab awak bukannya kena apa. Benda ni kalau ikut saya, dia belajar satu subjek lah, PID tuning. Ni hanya ialah briefing sajalah untuk awak tahu ada benda ni. Okey, sebagai operation technician. Okey. Operation technician. Kita kena pasti jugalah proses technician lah. Okay. Kita kena pasti sebagai proses technician. Okay. Dia biasanya in charge dalam operation lah. Okay. Tengoklah jabatan apa. Biasanya production line kita panggil. Okay. Production line. Okay. Biasanya lah. Ataupun product line ke, tak kisahlah. Production line. Okay. Yang mana kalau siapa-siapa dia title dia operation technician ataupun process technician, dia akan bantu assist operation, koordinat dan maintenance. Dia bantu plan, okay, dia bantu plan dalam jabatan dia lah, division lah saya panggil, untuk mengoperasikan plan tu sendiri. Mengoperasikan ni maksud dia besar. Dari segi admin, dari segi apa pekerjaan proses plan tu sendiri. Okay. Koordinat ni ialah kita buat kerja dalam bidang masing-masing lah. Maksudnya kita bukan mengarah, maknanya kita berada di workstation yang betul supaya perjalanan proses tu berjalan dengan lancar. Okay. Dan juga mungkin awak terlibat dalam maintenance. Okay. Itu operation technician lah. Okay. Jauh sikit ni maintenance ni kan dengan operation ataupun proses. Okay. Tak apa, nanti kita tengok kenapa saya cakap macam tu. Okay.
awak juga diminta untuk mengenal pasti peluang untuk improvekan proses, untuk buat penambahbaikan pada proses. Detect and remove threat. Maknanya kat sini kita kena pasti mana-mana ancaman ataupun perkara yang menyebabkan gangguan kepada operation. Lepas tu continuous operation improvement. Okay. Awak sentiasa membantu atau mengenal pasti penambahbaikan semasa operasi, compensate and correct abnormal operation. So, kat sini awak akan belajar mengenal pasti banyak skill yang diperlukan dalam ni. Ni kalau kes dia kalau maaf ya. Ni kes dia kalau awak dah ada experience tinggi. Okay. Bila awak duduk di tempat di plant, awak boleh kita anggap sebagai zero experience dululah. Okay. Bila awak dah berada lama di situ, di satu-satu workstation ataupun di satu-satu plant, production line, tak kisahlah division berbeza ke apa ke, awak akan belajar. Dari situ awak akan kenal pasti sendiri apa peluang-peluang yang ada untuk awak improve proses operation. Awak dah duduk kat situ, awak dah boleh kenal pasti. Ini lebih baik tak perlu, ini boleh ditambah baik, ini boleh mengganggu proses. Kemudian ada juga kes kalau mula-mula macam ni, kemudian bila dah steady kita akan buat macam ni. Awak belajar sendiri dah benda-benda tu. Awak buat continuous improvement dah. Dan bila awak ada yang jenis dia biasanya lah orang technician ni, dia boleh lah saya nak cakap macam ni lah. Contoh, dia masuk plant, dia dengar bunyi pump. Pump ni lagi 3-4 hari dah nak rosak. Dia boleh tahu. Vessel ni banyak ni air dia. Dia tahu. Sebab pengalaman dia. Sebab dia punya, itulah yang mahal di sini adalah experience lah. Untuk buat benda ni. Compensate and correct abnormal operation. Maknanya kat sini dia boleh kena pasti abnormal operation. Ni tak betul ni. Masuk-masuk je dia. Ni tak betul ni. Benda ni tak boleh ni. Dia dah tahu lah. Kena buat macam ni. Dia betulkan dah. Dia tahu. Dia faham. Jadi dia boleh betulkan. Macam mana kita nak tahu, nak faham, nak betul? First thing adalah kita perlu tahu fundamental dia, asas dia. Kita kena tahu asas proses tu macam mana. Kita kena faham proses ni pergi dari sini. Proses dia melibatkan apa dengan apa. Bila kita faham benda tu, bukan semata-mata kita datang kerja. Kita datang kerja, hari ni kita kena buka vessel ni. Buka lah ikut SOP, tengok baca je. Yang tu awak tak akan belajar. Tak akan belajar. Kalau awak berada di plant, mohon kita buka minda kita untuk bertanya. Kenapa nak buka valve, nak buka valve, nak maintenance pump ni kita kena pasang blind. Kena tutup pipe ni. Kenapa? Apa jadi kalau tak tutup? Bertanya. Dari situ cepatlah awak dapat pengalaman awak tu. Bila awak faham kat plant, insya-Allah lah saya boleh kata insya-Allah mudahnya untuk awak
berkembang di situ. Okay? Mudah untuk awak memahami proses. InsyaAllah orang atasan supervisor awak ke atas tu lebih sukakan awak lah. Sebab awak faham berbanding dengan hanya tahu bekerja. Okay? So, bila saya cakap macam tu, apakah keperluan pihak majikan untuk ambil awak sebagai pekerja dia, kan? So kita kena pasti dululah apa tu operation technician tu yang saya dah cakap tadi, apa tugas dia, kan? Okay. Jadi kita nak tahu ciri-ciri yang diperlukan. Ciri-ciri sebagai seorang technician lah, operation ke proses ke. Ciri-ciri ni boleh di-apply sebagai mana-mana punya technician pun tak ada masalah, even bukan technician pun tak ada masalah. Okay. First, kita kena ada integriti lah. Dia bertanggungjawab. Integriti ni dia satu bentuk dia macam ibarat tanggungjawab awak dalam melaksanakan tugas tu, okay, secara etika, secara beretika dan juga bertanggungjawab. Maksud di sini adalah, okay, awak dah belajar, contoh awak dah belajar. Okay. Bila dah faham satu kawasan tu, satu tempat tu, satu proses tu, okay, boleh nampak ni untuk ada penambahbaikan ni. Memang kalau buat ni memang jimat lah. Tapi melanggar etika. Contohnya adalah kita ada bahan kimia. Bahan kimia yang untuk dibuang. Nak dibuang. Dah luput ke, dah expired kan. Nak buang. Okay. Tak payahlah buang. Kita guna je dah dalam plant. Itu tak beretika lah. Ataupun lebih teruk lagi, tak payahlah kita buang dekat hantar dekat kualiti alam ke apa ke, kan. Kita buang je lah kat sungai. Kita jangan buang banyak-banyak, buang sikit-sikit. Sikit-sikit, tak adalah masalah. Tu dah tak etikal lah. Tak bertanggungjawab lah di situ. Itu kita tak nak. Tu contoh integriti. Safety, seorang operation technician perlu ada ciri-ciri ataupun ilmu ataupun attitude yang membawa kepada safety, keselamatan. Okay. Dia menjaga keselamatan masing-masing lah. Okay. Saya punya pengalaman bekerja, itulah. Bila dalam suasana bekerja, terutama kalau orang lama lah, ni cerita dia kalau orang lama, otai, kita panggil otai, orang legend kan. Dia masuk plant selamba je, tak pakai safety boots, tak pakai safety helmet. Kat mulut tu, tahulah ada rokoknya kadang-kadang. Okay. Lepas tu bila tiba-tiba safety officer turun, semua menggelabah. Kalau menggelabah tak apa, lepas tu berubahlah sekejap kan, lepas tu ulang balik. Tu satulah masalah. Ada pula risaunya, takut safety officer tu sendiri pun join. Tu je. Jangan jadi macam tu Okay. Bayangkan bekerja dekat plant, lepas tu merokoknya lagi, tak jaga keselamatan, tak pakai PPE yang betul. Banyak isu ataupun banyak kes-kes yang boleh terjadilah di sini. Okay. Environmental awareness. Okay. Environmental awareness ni dia ada kesedaran tentang environment lah. Okay. Okay. Environmental awareness ni dia awak ambil tahu pasal environmental. Kita faham tugas-tugas technician ni kadang-kadang termaktub dengan arahan majikan. Saya pun macam tu juga, samalah, mana-mana peringkat pekerjaan macam tu lah, kita bertindak di bawah arahan kan.
arahan majikan juga. Jadi kalau kata majikan suruh buat sekian-sekian yang mana awak rasa macam majikan cakap, okey, kita kena naikkan production. Okey. So efek daripada production tu terkesan pada environment. Contoh terpaksa buang asap yang lebih. Bila production kena naik ataupun double lah, contoh kita doublekan production, pembuangan dia pun double lah biasanya. Okay, bila pembuangan tu pun double, environmental lah terkesan. Okay. Environmental awareness ni bukan sebagai operation technician je lah. Tak bekerja sekali pun kita kena ada kesedaran tentang alam sekitar. Okay. So minta kena ada lah value-value ni lah, nilai-nilai murni yang perlu ada. Responsibility hampir sama je dengan integrity tadi. Okay. Dia bertanggungjawab terhadap tugas dia. Hari ni nak buat kerja, esok suruh orang tu lah buat, budak baru masuk, bagilah dia tugas tu kat dia. Macam tu tak bertanggungjawab lah tu. Sebab yelah, awak bekerja dah lama, tiba-tiba serahkan kerja. Lainlah kalau awak bekerja dengan budak baru tu, yang itu lain. Nak ajar dia ke kan, nak bagi dia pengalaman, nak share pengalaman, nak memberi ilmu, tu lain. Okay. So kena fahamlah tanggungjawab. Bila awak bekerja, awak perlu tahu job description awak lah. Okay, skop kerja awak sampai mana, tahap mana. Nak melebihi, minta rujukan pada supervisor. Tapi jangan underperform lah. Jangan di bawah apa yang diminta lah. Kalau tak, KPI awak lah yang turun. Okay, so bila cakap KPI ni performance lah. Bila pergi kepada performance, okay, setiap pekerja tu biasanya kalau kata company ni memang okey lah, dia akan nilai setiap orang. Okay, tak kisahlah dari segi audit ke, dari segi internal audit ke, ataupun daripada observation daripada supervisor ke, itu biasa. Okay, ada juga kes, yalah, kadang-kadang bila bekerja ni ada yang pilih kasih, ada yang pakai kabel lah orang kata kan. Pakai kabel senang lah nak bekerja. Orang tak cari kau sangat sebab kau anak bos, macam tu. Abaikanlah benda-benda tu bila bekerja ni dulu. Okay. Bila awak ada semua nilai-nilai ni, insyaAllah lah, insyaAllah bos pun akan pandang awak. Bila pandang awak, maknanya dia percayakan awak lah. Okay. So minta tolong abaikanlah benda-benda macam tu dulu. Lagi-lagi kalau bagi siapa-siapa yang fresh masuk, tu biasa, benda-benda biasa yang awak akan hadap lah. Okay, ni pilih kasih lah, bos pilih kasih lah, yang ni tak bertanggungjawab lah, yang tu songlap duit lah, contoh. Saya tak kata contoh ni pakai duit company elok je boleh makan besar-besar lah apa semua, contoh. Kita tak tahu. Okay, kita budak baru, so abaikan je. Okay. Kalau ada laluan untuk buat report, then buat. Kalau rasa benda tu dah berlarutan sangat, boleh menyebabkan company ni jatuh, silakan buat aduan tu. Okay. Sebab itu adalah tanggungjawab masing-masing juga untuk melaporkan kesalahan rakan sekerja kan. Okay. Competencies. Bahasa Melayu dia apa Kompetensi Bahasa Melayu dia pun saya tak tahu. Apa kompetensi? Sekejap ya. Kompeten. Yelah, kompeten tu apa? Saya tahu kompeten. Okay. Kompetensi sekejap. Kompeten.
Kecekapan, Cik. Cakap efisien Ha. Ha. Dalam erti kata lain, kompetensi ni adalah awak punya tahap dia contohlah kita buat macam kompetensi cert kan. Kalau tak ada cert ni awak tak boleh bekerja, maknanya awak tak ni lah, tak boleh, tak ada apa, tak ada siapa yang boleh sahkan awak bekerja macam tu kan. Sekejap ya. Saya nak cari ayat yang mudah untuk awak. Dia komputer ni kalau ikutkanlah contoh macam CJ boiler tu kompetensi cert lah tu. Benda apa, Cik? Boiler CJ boiler kan. Apa? CJ yang contoh awak ada sijil untuk apa untuk welding kan. Kalau ada CJ kompetent, orang sukalah, orang nak lah. Maknanya dia tahu bila awak dapat sijil ni, dia yakin pada awak yang awak boleh buat tugas ni dengan baik. Tu competence. Sebab biasanya kompetent ni dia antara lulus dengan tak lah. Kalau dia lulus, maknanya dia cantik lah. Macam tu. Okay. Sekejap ya. Okay. Baiklah. So, dalam saya punya list ni, dia bukan sijil kompetent. Okay. So, ini adalah kecakapan diri ataupun yalah, kecakapan diri yang awak perlu ada secara umum, general je. Okay. Kalau awak ada, it's better. It's better for you kalau nak mencari peluang pekerjaan. Okay, so first saya listkan kat sini adalah business basics. At least awak tahulah business basic ni macam mana nak jalankan bisnes. Macam mana bisnes ni beroperasi. Okay, sebab orang kadang-kadang dia salahkan majikan. Asyik nak kerja itu, nak kerja ini, itu inilah kan. Dia tak sedar yang majikan tu dia otak bisnes. Cuba dia letakkan diri dia dalam diri dia sebagai majikan macam tu. Baru dia faham apa tugas dia kat situ. Baru dia faham betapa kerdilnya dia di situ. Macam tu lah. Okay. Sebab tu kalau dalam ARA, okay, macam awak semua ni, kita ada khas subjek untuk bisnes. Okay. So, biar awak ada kelebihan tu. At least bila awak dah kerja, bila awak dah berfikiran bisnes ni, okay, at least awak nak buka company sendiri pun boleh. At least awak berfikiran bisnes ni, awak faham kenapa tindakan majikan macam ni. Okay. System thinking, makna systematic lah, senang cerita dalam ni systematic thinking. Maknanya awak boleh berfikir dengan teratur. Okay. Berfikir dengan teratur. Awak nak tugaskan, katakanlah awak ketua kan. Kita tak tahu akan datang apa yang awak pegang tugas. Biasanya mula bawah dulu kan. Kemudian nanti lama-lama awak naik. Tapi kalau tak ada sistem thinking ni, haru jugalah plan tu. Okay. So, awak boleh tengok macam mana. Saya pernah kena interview. Dia tanya saya, okay, apakah kaitan orang pekerja, okay, dengan alatan di sini? Macam tu. Apakah kaitan dia? Pernah saya ditanyakan soalan macam tu. Apakah efeknya? Apakah kesan
orang dengan alatan. Masa tu saya yalah muda lagi kan, tak tahu gak lah nak jawab kan. Rupanya dia nak tengok saya ni berfikiran macam mana. Okay, rupa-rupanya lah saya baru faham. Bila saya tengok, lah besar kaitan pekerja ataupun majikan ataupun orang yang bekerja di situ dengan equipment di sini. Kita mungkin mata kita nampak equipment ni pun macam tu. Okay, so kena berfikiran bersistematik, tersusun dalam otak awak. Okay, alatan ni, orang ni jaga, awak tahu dia punya kompetensi, awak tahu kebolehan dia. Okay, lepas tu sini awak boleh bagikan tugas. Okay, awak boleh tahu orang tu macam mana tindakan dia. So itu dapat daripada pengalaman lah. Okay, sebab tu bos biasanya lah, ketua dia tak adalah terus jadikan awak tu ketua bila masuk. Okay, dia dudukkan awak kat bawah dululah. Okay, bekerja bersama dulu. Kemudian bila dah kenal lah baru ni. Lepas tu loss prevention. Okay, loss prevention ni saya rasa senang je awak nak faham. Okay, ada role yang mana ada peranan dalam diri awak untuk laksanakan tugas dengan terjadual bagi mengelakkan kerugian. Contohnya, awak faham awak punya tugas tu perlu melaksanakan inspection contoh. Okay. Awak boleh je tak buat inspection tu, boleh je tak buat. Itu mungkin jadi side tugas awak. Mungkin. Tapi kalau awak buat, awak boleh elakkan kerugian. Kalau awak tak buat, mungkin tak jadi apa-apa. Tapi kita tak tahu kondisi lah macam tu. Okay. So loss prevention, pemikiran yang bagus juga. Continuous improvement saya dah terangkan tadi. Awak sentiasa melakukan perubahan ataupun penambahbaikan yang baik. Sentiasa. Okay. Tak kisahlah dari segi diri sendiri ke, pekerjaan ke. Okay. Dan juga problem solving. Ada lagi. Problem solving, berfikiran yang yang boleh menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah. Awak boleh tahu, hari ni kenapa production kita tak cantik. Fikir, okey, dah tahu dah kat mana. Okay. Awak dah boleh buat teka, boleh meneka ataupun boleh buat satu rumusan dah. Okey, hari ni kenapa tak jadi ni? Kenapa jadi macam ni? Rupanya apa yang buat apa ni. Okay, itu problem solving. Process control. Process control ni dah bukan general lah sangat. Tapi kalau operation technician, kalau ada process control ni, dia hebat lah. Okay. Saya pergi kepada basic mathematics pula. Basic mathematics ni confirm lah, semua orang kena tahu. Okay. Jangan tak tahu pula, sebab awak buat kerja di bidang production line kadang-kadang melibatkan pengiraan teknikal. Okay. So takkanlah tak boleh nak guna pecahan, titik perpuluhan, percentage, nak baca graf pun tak reti, payah. Process control tadi saya pergi balik, process control ni dia advance sikit. Okay, dia advance. Kalau ada kompetensi ataupun kelebihan awak di situ, sebab proses control ni kalau betul lah awak belajar PID tuning tu yang saya ada sebut tadi, awal-awal tadi, dia boleh menyebabkan plan awak tu lebih efektif, bekerja dengan cepat dan efektif. Okay. Jadi kalau bos nampak awak tahu proses control, memang hebat lah. So itu adalah kompetensi yang perlu ada sebagai seorang operation. Kita tengok pula tugas-tugas operation technician ni. Okay, tugas-tugas operation technician dia
bukan satu tugas diberikan pada awak. Awak juga perlu ada multitasking. Jadi tolonglah belajar menjadi seorang multitask person lah. Jadi multitask person. Okay. Sebab bila bekerja, awak sendiri boleh nampak saya lah. Saya bukan setakat mengajar lah. Kan? Kita terlibat dalam nak hidupkan suasana di KKTM lah. Dari segi safety committees. Okay. Saya bawah safety committee ni, saya duduk bawah spillage, chemical spillage. So dia bawah emergency response team lah. So multitask, tugas yang berbeza kita kena buat lah. Okay. Health issues ke, public relation ke. Sebab masing-masing ada dia punya kekuatan. Ada orang dia suka cari connection dengan orang luar. Dia suka cari, contohlah kalau awak terlibat dalam bisnes kan, dia suka bukan bekerja, dia cari orang-orang company-company lain untuk bagi sponsor. Dia pandai bercakap macam tu. Pergilah. Dia punya apa? Dia punya kelebihan di situ. Okay. Ada orang dia suka buat problem solving. Ada orang dia suka buat maintenance, ada orang dia memang suka bawah safety pulang. Tapi kalau kata boleh ada macam-macam, hebatlah tu. Okey, multitask. Okey, tolong ada sifat ataupun binalah diri awak dari sekarang untuk ada ciri-ciri multitasking ni. Okey. Sebab memang awak bekerja bukan satu je. Awak takkan ditempatkan di satu tempat ataupun bekerja untuk satu tugas. Tidak. Memang awak akan ditempatkan di tempat yang berbeza. Okey. Biasanya awak akan dirotatekan tugasan awak. Okey, bulan pertama, lagi-lagi orang baru lah kan. Bulan pertama awak di sini. Bulan kedua sana pula tempatnya. Macam tu lah, dia bila awak hanya fixkan diri awak, okey aku nak bekerja kat sini je. Payahlah. Role lah, peranan. Okey. Peranan ni pun dia just nak terangkan apa tu operation technician yang punya peranan. Okey. Ini mungkin secara general saja ya. Bukanlah detail. Okey. Boleh bekerja di diverse workforce, maknanya awak bolehlah berada di mana-mana. Okey. Mana-mana maksudnya kat dalam satu company tu mungkin awak ditempatkan di production line, mungkin ditempatkan kat admin, mungkin ditempatkan dekat bahagian treatment sekian-sekian, macam tu lah. Okey, boleh terima tugas-tugas tu. Tapi ialah kita semua limited terhadap knowledge kita je. Okay. Kalau ada knowledge yang lebih tinggi, insyaAllah lah, tak ada masalah. Apa-apa gainkan experience dulu. Dapatkan pengalaman dulu. Self-train themselves using computer, sekarang saya rasa tak ada masalah dah. Semua orang tahu komputer. Kita pernah ada student yang even nak buka komputer pun tak tahu. Ada juga. Saya pun agak terkejut juga lah dulu. Tapi saya rasa saya dah tak jumpa lah pelajar macam tu lah. Okay. Mungkin dia tak ada laptop, komputer kan kat rumah. Nak macam mana? Kita tak salahkan dia pun. Kita lah. Tugas saya lah untuk mengajar dia. Okay. Understand computerized control and automation. Ni yang saya cakap control tadi tu. Control process tu. PID ke apa ke. Ataupun boleh guna software sekian-sekian. Okay. Yang mana memang kita akan guna software lah. Okay. Untuk SAM ni. Comply with the safety and environmental regulation. Yang pun saya dah terang banyak kali tadi kat depan. Act as team member with good interpersonal skill. Tolong bekerja dalam kumpulan. Bukan seorang-seorang. Dengan interpersonal skill. Banyak skill yang awak kena tahu. Okay. Communication skillnya.
teamworknya, leadershipnya, apa lagi macam-macam lagi lah. Okay. Support and contribute to process quality. Okay. Process quality and quality improvement process. Okay. Kita support, kita juga menyumbang untuk menaikkan proses punya kualiti dan juga penambahbaikan proses. Okay. Kadang-kadang kita dah kerja lama, bila berlaku satu perubahan tu pula rasa macam kita ni bila dah bekerja, dah rasa dalam zon selamat, nak berubah tu payah. Okay. Tiba-tiba diberi tugasan yang awak tak pernah buat. Tiba-tiba diberi tugasan yang di luar bidang. Okay. Di luar bidang kadang-kadang. Di benda baru kita dah selesa. Kalau kita tolak, saya rasa itu satu kerugian lah. Lebih baik kita belajar benda yang baru tu. Okay. Assist in site security tu peranan lah juga. Site security. Okay. Site security ni maksudnya awak kalau nak bekerja kan. Saya pernah cakap, tadi saya ada cakap kat atas, kerja dalam kumpulan. Okay. Site security ni kalau katakan awak pergi dekat plant, biasanya awak pergi kat plant ni dia tak boleh berseorangan tau. Dia in case apa-apa jadi, awak seorang-seorang pengsan kat tengah-tengah jalan tu bahaya. So, kalau kata kawan awak ajak pergi satu kawasan tu, tolonglah dia. Mungkin dia tak ada orang lain yang boleh tolong. Ataupun dari segi side security ni, awak punya value ataupun dari segi integriti tadi lah. Kadang-kadang ada orang bawa balik. Pernah je ada kes-kes curi barang kat dalam plant pun ada. Okay. Usah kata kat plant, kat tempat lain pun banyak, sama je. Ada yang bawa balik itulah inilah. Okay. Mentang-mentang buat produk. Contohlah katakanlah awak bekerja di bidang bukan oil and gas lah. Buat vitamin lah contoh. Okay. Production vitamin keluar dalam 300 kg. Awak ambil 200 gram buat balik. Janganlah macam tu kan. Okay. So kita kena tingkatkan plant kita punya security. Bukannya tugas Pak Gad je semata-mata. Okay. So ni sebagai technician, inilah semua yang perlu ada sebagai seorang technician. Boleh buat troubleshoot, boleh hazard analysis, boleh buat proses hazard analysis, quality. Ni PHA awak belajar dalam OSHA tak silap saya. PHA, process hazard analysis, quality improvement, site security, interpersonal skill, diversity, computer skill, environment. So semua ni perlu awak fahami, ciri-ciri ni perlu diterapkan dari sekarang. Okay. Sebab biasakan diri dengan ciri-ciri ni. Biasakan diri. Sebab itulah awak sebagai operator. Perlu ada ciri-ciri ni. Tak ada ciri-ciri ni payah. Okay. Okay. Saya teruskan kita punya pembelajaran ni. Saya nak relatekan terus dengan OTS. Dalam OTS, okay, kita pergi OTS. Operator Training Simulator. Dalam tu, dia simulation. Simulation dia berkait dengan offshore processing facilities. Offshore lah. Proses pemprosesan facility. Facility
pemprosesan luar pesisir. Yang mana dia buat proses separation. Okay, separation apa? Okay. So awak boleh assume yang proses yang ada dalam OTS ni, okay, satu bentuk proses yang dekat tengah laut tu, okay, kat offshore rig tu. Okay. Kita tak libat dengan penggalian, proses penggalian tu lain. Kita tak terlibat yang tu, kita tak buat simulasi tu. Kita buat simulasi minyak dah naik dah. Kita dah siap gali, dah pasang pipe dia apa semua, dah sambung apa semua, tinggal nak proseskan je. Kita sedut, kita asing, kita simpan dan kita mana yang kita kena treat lah. Macam tu. So untuk nak lanjutkan subjek pula, tajuk ni, saya banyak referkan kepada OTS punya bahagian lah, sebab kita nak tengok apa proses instrumentation dan juga control requirement dia lah. Proses, instrumentation and control. Awak perlu faham prosesnya, awak perlu tahu alatan instrumentation dan juga control yang ada di OTS, di dalam simulation tu, okay, OTS. Okay. So kena faham manual OTS lah. Dalam erti kata lain, kalau dekat plan punya SOP lah, operating procedure dia lah, macam mana awak kena faham lah. Okay. So untuk dalam OTS ni, okay, kita nak bentukkan simulasi ni, kita kena buat macam betul. Macam yang betul lah. So, design dia ibarat macam betul-betul ada plan. Okay. Ibaratkan macam tu. So kita kena nyatakan nilai-nilai tertentu lah untuk pastikan simulasi tu berjalan. Jadi saya briefkan apa design yang ada. Okay. So design capacity of the facility, maknanya kita bayangkan kita ada satu plant di offshore. Okay. Kita bayangkan kita ada plant di offshore yang mana dia boleh tampung dehydrated seal gas dia. Dia boleh gas yang tersimpan, terhasil sebanyak 66 mmSCFD. Apa tu? Kita akan go through benda ni. Millimeter square. Apa lah, saya pun tak ingat. Per day lah, saya ingat per day je. Okay. Entahlah. Millimeter standard cube feet per day. Millimeter ke? Saya pun tak ingat dah. Okay. Nanti kita tengok balik dia punya unit lah. Dia punya unit je ni. Okay. Okay. Dia boleh hasilkan sebanyak 66 mmSCFD. Okay. Untuk minyak pula, stabilized crude, okay, 13,300 BOPD, barrel oil per day. 13,000 tong minyak satu hari. Ni barrel oil per day. Okay. Dan juga air yang perlu kita rawat sebanyak 2,300 barrel water per day. Tong air itu satu hari. Okay. So kita kena tahu design dia. Design capacity dulu. Okay, design capacity. Supaya apa, awak boleh faham nantilah. Saya takut nanti ada yang terpinga-pinga. Apa proses ni sebenarnya, macam mana berjadi kan? Dia dah ada setting dia dah siapkan dah. Okay, kita hanya guna pakai. Tapi bila nak bina plan, kita boleh anggap benda ni sebagai satu objektif lah. Kita nak hasilkan gas berapa banyak? Kita bina plan. Okay, bukan bina plan saja-saja. Nanti kan macam mana kita nak tahu saiz plan ni besar mana, saiz tangki ni besar mana kan? So kita kena ada target. Nak tahu target, kita kena tengok demand. Nak tahu demand, kita kena tengok. Kita kena buat kajian pasaran ataupun economic punya study, economic study.
Okay. Economic study ni pula bukan hanya berkaitan dengan demand orang. Kalau boleh, tak nak ada nombor, nak infinity nombor ni. Okay. Sebanyak yang mungkin kita nak kan. Sebab boleh jual. Yang ni yang kita tak nak banyak. Sebab kita kena rawat. Kan? So, kita kena ada target. Target dia pula banyak faktor. Ada faktor dari segi demand. Ada faktor dari segi ekonomi. Ada juga faktor dari segi geografi. Plant tu punya telaga minyak reservoir tu, okay, oil reservoir tu boleh hasilkan banyak mana. Ada banyak mana minyak kat bawah tu. Okay. Kita kena ada target benda-benda macam ni. Baru senang untuk kita jalankan plan, untuk kita bina plan tu, saiz dia macam mana, baru kita boleh tahu. Kalau kita tak ada benda-benda ni payah lah. Sebab tu kena terangkan kat awak dulu lah. Itu adalah proses requirement lah dari segi tu. The facility will have gas processing train. Bukan kereta api train ni. Dia yang berturutan lah. Gas processing train. Yang mana gas ni decompress, dia dehydrate, kemudian unstabilized crude pula akan masuk ke pipeline, macam itulah. Gas processing train, maksudnya nanti awak akan tengok apa maksud train ni. Dia ada 2 kali benda yang proses yang sama. Okay, tu dia panggil train tu. Dia macam mana dia kata dia berkaitan, dia bukan berkaitan, dia nantilah kita tengok dia punya proses. Saya pun nak terang macam mana pun tak tahu. So produced water will be treated in produced water treatment system prior to discharge overboard. So air yang terhasil akan dihantar ataupun dibawa ke water treatment system. Okay, sebelum dibuang lah. Kes kita buang. Dicakap situ overboard lah. Overboard tu dia ada tangki dia. Kalau capai certain value yang tidak melanggar undang-undang, then kita boleh proceed to buang lah. Okay. Basis data. Okay. Dalam simulation kita ada basis data juga. Ni semua basis data jugalah ni kita panggil. Okay. Dalam OTS punya simulation, okay, kita ada kita panggil tadi kan OPF ni OPF OPF. Kita ada FWS, full well stream. So di sini kita boleh anggap macam ni lah. Telaga minyak yang kita punya dalam simulasi ni tak berubah. Dia boleh supply sampai ke kiamat pun tak apa. Tak pernah habis. Macam itulah. Okay, ibarat macam tu. Sebab simulasi, ini simulasi saja. Kalau sebenar tak ada macam tu kan. Full well stream daripada 2 jenis well. Okay, kita ada 3 well. Tapi ada 2 jenis saja. Kita ada 3 well. Well head 1, 2 dan 3. Okay. Well head 1 ni gas dominant. Well head 2 dengan 3 ni adalah oil dominant. Maksud dia apa? Dalam well head 1 paling banyak, bukan paling banyak, kebanyakannya adalah gas. Well head 2 dan 3 kebanyakannya adalah minyak. Macam itulah. Nak mudah faham kan? Okay. So nanti kenapa Cik Nas, kenapa kita kena buka wellhead 1 je masa mula-mula? Kenapa tak buka wellhead 2 dengan 3? Adalah sebab dia. Okay. Sebab mungkin kita nak masukkan gas dulu. Atau mungkin sebab kita nak pressurize bahagian dalam plant tu dulu. Menggunakan gas yang terhasil, yang kita boleh gali ni. Kita tak tahu lagi lah. Tengok macam mana proses dia. Okay. So, ni adalah data yang ada berkenaan dengan simulasi tu. Okay. Simulasi dalam OTS ni, dia punya data-data dia ni, okay. Kan saya cakap ada 3 telaga, 3 wellhead lah. 3 telaga tapi 2 jenis.
Ni gas, yang ni crude lah. Ni gas. Apa tulisan ni? Gas, ni crude So, gas well dia punya pressure kat dalam telaga bawah sana 120 bar. Absolute lah. Absolute pressure ni bara ni. Crude well 2 dan crude well 3 80 60. Maknanya kat sini gas punya telaga lebih tinggi pressure dia lah. Suhu dia max dengan minimum. Max boleh sampai 60, minimum boleh sampai kosong. Saya tak pasti maksud kosong tu adalah minimum ataupun dia tak buat kiraan. Tu saya tak pasti. Sebab ni adalah data yang diberi oleh provider software tu, provider simulation tu, simulator. Okay. Ni pressure, shut in tubing head, temperature, okay. Flow tubing. Ni semua data-data yang diperlukan untuk jalankan proses simulation tu. Perlu hafal ke? Tak perlu hafal. Supaya awak boleh faham. Okay. So, apa sebenarnya yang saya bawa ni adalah banyak perkara yang kena tengok untuk jalankan satu plan. Ni baru data, simulasi je. Kalau plan yang betul, lagi pening kepala lah. Okay. Sorry, tadi ni wellhead pressure. Ni reservoir pressure. Reservoir pressure dalam telaga punya pressure. Okay. Reservoir temperature, suhu dalam telaga minyak tu lah. Okay. Tadi kan saya cakap dalam telaga pertama ada gas banyak. Dalam telaga yang kedua dan ketiga ada crude oil banyak. Okay. Ni detail apa yang ada. So, HMB, Heat and Material Balance. Bukanlah saya nak ajar Heat and Material Balance. Subjek killer ni. Ni subjek killer untuk saya sendirilah. Kalau siapa-siapa yang chemical engineering ni, dia HMB ni subjek sangat-sangat susah lah bagi saya. Tak tahulah kalau ada orang kata dia mudah. Okay. Saya tak terangkan macam mana nak dapat, nak kira tu tidak. Saya just nak beritahu Heat and Material Balance ni adalah satu kiraan yang mana kita boleh buat kiraan haba dan juga bahan tu. Apa yang keluar, berapa yang masuk, berapa yang keluar sepanjang proses. Okay, kita kena buat line by line. Okay. So, dia penting untuk kita design. Okay. Jadi, untuk kita buat kiraan HMB ni, kita kena ada satu basis data. Apa yang ada dalam telaga 1, apa yang ada dalam telaga 2, apa yang ada dalam telaga 3. Ni semua data ni, okay, generated by ni lah, software lah. Okay, kita kena masukkan data ni lah. Okay. Ini adalah composition kita panggil. So, dalam telaga 1, kalau awak perasan lah, apa yang banyak kat sini? Metana lah, methane. 0.5. Okay. Total dia akan jadi 1. Maknanya kalau kata convert kepada 100% lah. Okay. Dia akan jadi 58% methane, 14% ethane dan yang lain bawah-bawah tu lah. CO2 pun tinggi 22%. Crude well yang kedua. Okay. Kalau perasan yang tinggi adalah methane juga. Ni pun methane juga. Tapi kena ingat balik chemistry. C1, C2, C3, C4. C1, 2, 3 dan 4 adalah dalam bentuk gas kan. 5 ke atas dalam bentuk liquid. So, start dengan pentane ni. Ni dah liquid lah. Okay. So, yang banyak adalah C5 lah. And pentane ni lebih kurang dalam 1.13%. Okay. Hexane pun banyak. Dia tak banyak sebanyak
gas tadi. Tapi bolehlah kita assume dia ni sebagai crude oil. Okay, dominan dia crude oil. Yang ni pun samalah lebih kurang. So, tu cara nak baca table composition ya. Kita nak tahu. Jadi yang lain bawah ni adalah data yang diperlukan lah untuk masukkan dalam sistem tu. So data ni awak tak boleh hafal pun. Okay, jangan risau. Ni hanya data yang diperlukan untuk untuk membuat simulasi. Awak tak terlibat dah. Ni kita kena pakai je. Okay, ni pun tadi kan saya ada cakap MMSCFD ni, million standard cubic feet per day. Million juta. Okay. Gas 63.2 MMSCFD. Okay. Gas dia tak pakai barrel. Kan kita biasa tengok harga minyak. Harga minyak 1 tong, dia kira 1 tong. Dia kira tong. Tong barrel lah, barrel tong. Okay. Barrel oil per day dengan barrel water per day untuk air. Okay. Untuk gas, ni pula. Sebab tu, bila kita tahu data-data ni, okay, baru kita boleh kira total kan. Okay. Perasan tak kalau total ni, nampak tak kat sini? 66, 13,300. 66 lebih kurang. Oil 13,300 lebih kurang. Water pun 23,000. 2,300, sorry. 2,300. So, dari situ kita boleh bina. Kita nak tangki kita besar mana. Kita nak vessel kita besar mana. Itulah pentingnya data-data ni. Okay. Untuk awak, saya ajar awak bukan hanya untuk guna software tu. Saya nak ajar awak daripada mana datangnya asas kepada kenapa tank ni besar, kenapa tank tu kecil, kenapa tangki ni kena tinggi ni. Okay. So macam tu lah. Ni asas sahaja lah. Bukan kiraan detail je. Ni untuk jual untuk gas export nanti kita nak jual gas tu, senang cerita kita dah kumpulkan gas tu, kita nak berapa pressure dia. 119. Oil in water, yang ni sebelum kita buang lah kot, ataupun disimpan dalam tangki. Biasanya kita simpan dalam tangki, kita tak buang dalam terus dekat laut. Sebab 20 ppm ni bagi saya macam besar lagi. Okay. Minyak dalam air punya spek. Okay. Spek untuk air buangan kita paling tinggi 20 ppm saja. Air, minyak dalam air. Okay. Okay. So hari ni saya nak terangkan secara kasar proses dalam bentuk PFD. Sebelum ni chapter 1 awak belajar proses yang terlibat di pilot plant. Kan? Kali ni saya nak ajar proses yang terlibat di dalam simulasi. Okay. Ini kita panggil gas train tadi ni. Okay. Kenapa dipanggil train? Sebab ni lah. Ni nampak ni dia bersambung. Okay. So daripada telaga minyak ataupun gas, dialirkan dia punya laluan dia, flow dia masuk dalam test manifold. Kalau nak guna test separator, masuk kepada production separator melalui production manifold lah. Okay. Kena pasti warna ni merah apa, hijau apa, biru apa. Okay. So bila dah masuk dalam ni, production separator ni diasingkan. Sorry, kita masuk dulu lah test separator. Test separator dimasukkan ketiga-tiga ni tadi. Okay, kemudian diasingkan mana-mana gas naik atas, mana-mana minyak dan air dimasukkan production separator. Okay, berbalik-balik belakang.
gas, minyak dan air tadi dimasukkan dalam ni production separator. Kemudian dipecahkan kepada gas ke atas. Okey, sorry, line merah ni gas. Line line biru water, dipecahkan water. Kemudian yang seterusnya yang last ni adalah minyak lah. Okey, so dia pecahkan kepada 3. Sebab tu kita panggil production separator ni 3-phase separator lah. Sama macam ada dekat pilot plant, kat pipettes tu. Okey, pipettes kat belakang tu lah, dekat KKTM Kepaman kan. So sama juga function dia. Cuma design mungkin size dia mungkin berbeza lah. Kita tak tahulah macam mana kan. Okey, mana-mana gas lalu separation, membrane separation, kemudian dikompreskan, kemudian dia dehydratekan, kemudian second compression. Okay. Nanti saya akan terangkan satu-satu ni. Kemudian mana-mana minyak akan hantar ke pipeline, pigging pipeline. Okay. Pipeline, export pipeline lah. Mana-mana air dia akan hantar ke water treatment dulu, kemudian baru dibuang lah. Dibuang ni di sini kalau ikut simulation ni dia kata dibuang lah. Ikut proses sebenarnya ada proses lagi lah. Okay. Simulation kita, scope dia di sini saja. Dalam ni saja. Daripada telaga masuk test separator ataupun production, yang mana minyak ke sini, yang mana air sini, yang mana gas sini. Tu je. Itu ketiga-tiga tempat produk kita. Okey. Persoalan dia adalah saya nak tahu apa beza dengan pilot plant kita? Apa beza dengan pilot plant kita di apa? KKTM Kemaman tu. Apa beza dia? Okay. Sebab ni adalah slide. Kita stop kat sini. Okay. So saya nak bukakan soalan tadi lah. Okay, kita sambung pembelajaran kita ni pada minggu depan lah.